puas dahaganya. Mati dalam keadaan cengkung, bibir kering, mulut pucat, muka pucat, dalam keadaan yang serba dhaif. Tengok dia mati itu serba hina atas kerana tidak melaksanakan salat yang Allah Ta'ala fardukan. Sakit dah di dunia, sengsara dah hidup, rezeki tak bagus, doa tak diangkat, muka tak jernih. 6 sesaan dah dunia tu. Orang dah tak tentu nak kawan dengan orang-orang lagu tu. Tiba-tiba ketika sakarat, masa tu tak ada siapa yang boleh kita minta tolong. Masa tu tiba-tiba diuji dengan mati dalam kehinaan, mati dalam kelaparan dan dahaga. Betapa seksanya orang yang meninggalkan salat apabila berdepan dengan detik-detik sakaratul maut. Bila seseorang itu berada dalam keadaan lapar dan dahaga, dia tak minta lain dah. Dia tak ingat lain dah. Yang dia ingat nak makan, yang dia ingat nak minum. Makna kalimah yang sepatutnya disebut pada masa duk la ilaha illallah, pada masa mati tu la ilaha illallah, dia tak boleh terangat nak sebut kalimat tu. Yang dia fikir aku lapar, yang dia fikir aku dahaga. Sebenarnya yang tu bukan keperluan ketika sakarat. Keperluan ketika sakarat ni mengakhirkan la ilaha illallah. Kata Nabi dakhala jannah, masuk syurga. Tapi masa tu dia tak boleh nak ingat kalimat la ilaha illallah. Pasal apa? Dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan dahaga. Sedangkan masa hidup tadi pun tak makan mana pun, tak minum apa pun. Tapi masa mati tu saja jadi sengsara lapar, saja jadi sengsara dahaga. Atas kerana apa? Nak sibukkan dia dengan dunia yang dia cari itu, masa itulah kalimah la ilaha illallah takkan sampai kat dia. Ni kita tak mau sangat-sangat nah. Bila kita semayang ni sebenarnya kita bertauhid, kita berkiblatkan yang satu, menghadap, tak bergerak banyak-banyak anggota, patuh dengan Allah, rukuknya, sujudnya. Atas kepatuhan tadi tu barulah segagan kita nak sebut la ilaha illallah tu. Ni kita harap sangatlah nah, usaha kita duk mari solat ni, detik kita sakarat ni tak jadi lagu mana yang disebut ni. Nah, kita duk jaga semayang ni, duk jaga. Dia kadang-kadang yang jaga semayang ni pun, dia bukan jadi masa kita duduk di rumah. Kadang-kadang dia ikut minat seseorang. Ada setengah orang dia minat dengan lena, dia minat dengan tidur, sampai semayang pun dia tak peduli kerana dia penting dan dia pentingkan lena tu. Kita ni yang tak minat lena, kita jangan duk marah ke dia. Apa dia tu kerja kaki lena dah. Ada orang yang dia buang masa solat dia tak ambil masa solat dia atas kerana dia seronok duk sembang. Duk sembang kerja. Sampai lupa semayang, kerja sembang. Kita pun kata apalah hang ni duk sembang sampai tak semayang. Jangan. Kemungkinan ada juga orang yang kalut kerja, kalut berniaga sampai menangguhkan solat. Ada. Dan kita tak tahu kita nak duduk di kawasan mana, di pok yang mana tu. Cumanya kita nak jaga, bersiap sedia di awal waktu solatnya, dan jangan langkah masuk dalam waktu tahrim yang kita bincang minggu lepas. Sebab apa ni? Bab kematian ni kita sendiri tahu benda ni adalah satu perkara yang pasti. Cuma tak tahu bila nak mari ke kita. Nah, jadi kita bersiap sedia dengan kita solat di awal waktu, dan jangan sampai kita masuk. Jangan sampai kita masuk ke dalam waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Cukup. Takat tu kita jaga cukup nah. Marilah solat berjamaah. Solatlah berjamaah dengan keluarga di rumah. Solatlah dengan sahabat-sahabat di pejabat. Solatlah dengan adik-beradik di rumah di kampung. Solat berjamaah dengan maksud di awal waktu. Kalau kita fikir tengok nah, solat khauf, solat dalam peperangan ini apa? Kita semua sedia maklum Nabi menganjurkan solat dalam perang. Atas kerana apa solat dalam perang tu difardukan, disyariatkan tu? Atas kerana apa disuruh tu? Atas kerana nak suruh semayang di awal waktu, atas kerana nak suruh didirikan secara berjamaah. Kalau kata awal waktu tu tak penting, jamaah tu tak penting, Nabi boleh maklum kepada sahabat, siapa dan sakit pergi semayang, yang tak dan buat lawan dulu musuh dekat mana yang ada. Nak suruh semayang awal waktu dan jamaah, jangan tertinggal. Atas kerana inilah kita nak duduk di awal waktu solat ni, supaya ketika kita sakarat, detik-detik kemabukan kita ketika nak mati ni, adalah peneman-peneman kita. Al-Quran mari binting kita. Jangan duk ganggu dia dekat arah sini. Jangan duk pukul dia dekat sini. Mudah lidah, mudah ruh nak angkat tu. Atas kerana kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apa juga suatu seksa di dalam kuburnya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tadi tu, sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disempitkan Allah Taala akan kuburnya. Dudahlah seorang diri, dalam keadaan seorang diri tadi Allah bagi sempit, dah tak boleh nak minta tolong siapa dah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan pedih, dalam keadaan menakutkan, menyerikan, Allah sengaja sempitkan benda yang dah memang sempit saja bagi sempit lagi. Jadi begitu kata duduk dalam kubur ni jadi bingit sangat. Yang pertama. Yang keduanya, digelapkan Allah Taala atasnya akan kuburnya. Kita tanya pula, awak adakah kubur cerah? Memang kubur tu gelap, tapi dicerahkan dengan amal ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah, diharumkan, diwangikan dengan zikrullah, Quran, wirid-wirid. Tapi orang yang tak solat ni, Allah Ta'ala bagi sempit kubur, Allah Ta'ala bagi dia duduk dalam keadaan takut, duduk dalam keadaan serba tak kena. Dia tahu dia tu macam mana dulu hidup dia. Nah, masa dia nak mati dulu, masa ruh jasad dia nak kena kapan tu, dia nanti tengok hak mana keluarga hak betul baca doa, hak mana keluarga yang tak baca, yang mana keluarga maksiat. Dia boleh kenal dan dia boleh tahu. Sebelum dia mati, masa dia mati tu pun dia dah tahu dah ke syurga ke neraka dah. Dalam keadaan itulah dia jadi dalam keadaan takut. Dia tahu aku tak semayang, dia tahu aku tak pernah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam ni, akan ada yang tinggal. Dia sendiri tahu dan dia sendiri takut dengan siksaan Allah tu. Dan yang ketiganya, disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyeksa akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Bertubi-tubi, pukul terus sampai kiamat. Tapi kita akan tanya soalan, kalau macam tu, untunglah orang yang beranak di akhir zaman. Saya pernah sebut tentang orang yang beranak awal-awal dulu, rugilah. Pasti nak kena pukul banyak tahun, nak kena hidup ujung-ujung ni kena pukul sat betul kiamat terus ya, kata-kata aku tu. Tak cik, kita kata jangan. Dia faham mudah api neraka ni, kita kata mudah bakar sate. Kita letak satu unggun api, kita letak sate yang paling ujung, lebih kurang dalam 1 hasta. Kita letak 1 hasta tu, mungkin dia makan masa berapa jam, berapa minit nak masak, tapi tetap akan masak. Tapi orang yang hidup akhir zaman ni, dia dah dekat dengan kiamat dah. Letak tu hangit selalu lah. Sama. Jadi seksa tu sama, ibarat dia lagu tu lah. Masak kedua-dua satu masak. Cuma hak lu masak lambat sikit. Masak tak? Hangit tak? Hangit juga kalau salah. Kalau tak ada balutan dengan ilmu, dengan zikir, dengan wirid, dengan Quran, sama adil Allah Ta'ala perumpamaan dia macam tu. Nah. Dan kata setengah ulama, disuruh Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya satu ular yang besar. Ular yang besar. Kita ni kalau sebut ular kecil pun pergi taman ular di Perlis tu pun dah terkejut tak kira dah. Ambil kawan perotuh dengan ranting pun melompat dah. Duk target ular tu, perotuh dengan ranting lompat dah. Ni ular yang besar. Namanya ular itu Suja'ul Aqra'. Ular ni matanya daripada api neraka dan kukunya daripada besi. Panjangnya tiap-tiap satu kukunya setengah daripadanya perjalanan 1 hari. Ni pasal apa yang kita kata panjang ni? Pasal apa kuku tu panjang, nak buat apa? Tak kita tengok. Atas kenapa Allah buat bagi kuku dia panjang. Dan adalah sertanya pemukul daripada besi, dengan mata daripada api, dengan kuku daripada besi, panjang pula tu, bawa pula kutu besi. Maka berkata ia akan mayat itu, suaranya seperti petir yang amat keras, padahal berkata ia, disuruhkan akan daku oleh Tuhanku bahawa aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga sampai kepada waktu zuhur. Tinggal sembahyang subuh, dia kata halang-halang tinggal teruslah, koklah nak tunggu dah celek dah jaga tu, terus cepat-cepat qada. Ni dak pi kerja, pi main, makan, tak peduli sampai masuk waktu zuhur. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang zuhur sehingga asar,
dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isya, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang isya hingga subuh. Ni satu waktu dia tinggal, dia tak peduli. Langkah masuk waktu kedua pun tak peduli. Hak kesemua sembahyang ni, hak siapa-siapa tinggal ni, hak salah satu ni akan kena. Maka tiap-tiap kali pukul itu termasuk ke dalam bumi 70 hasta. Atau kerana terbenam dalam tadi itu, maka dimasukkan oleh malaikat itu akan kukunya ke bumi. Kuku yang tadi panjang tu dia kekau masuk dalam bumi, dia cungkir naik, maka mengeluarkan ia akan dia. Kemudian dipukul akan dia, maka sentiasalah di dalam pukul malaikat itu hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Ni kuku yang panjang tu tujuan apa tu? Nak congkir orang hak tak mau sembahyang tu. Ketuk sekali terbenam, congkir naik. Ketuk pula terbenam, cengkir naik. Tu nak abang kata apa tu? Kita janganlah terlibat dengan hal-hal meninggalkan solat ni. Azab dia cukup besar azab dia. Dia dah dapat dah akibat di dunia, dia dah dapat dah akibat ketika sakarat, ni dia nak dapat pula akibat ketika dalam kubur. Duk kerja lepas satu azab akibat nak kena.